Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat hari Minggu. Semoga rakan-rakan media sosial kami sentiasa diberi hidayat dan petunjuk. Kita baru saja selesai menjalankan tugas dan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia apabila semalam kita mengundi. Siapa yang kita undi tetap rahsia. Tetapi apa yang telah terjadi, siapa yang menang, tidak ada yang menang majoriti, tidak lagi rahsia. Kita tunggu saja apa yang akan berlaku selepas ini. Saudara-saudara sekalian, pagi ini kami nak berkongsi pasal satu yang sering juga saya sebutlah, iaitu hidup kita ini macam sistem lah. Sistem tu apa? Dia mesti ada input dan output. Itu sistem. Apa inputnya, begitulah outputnya. Dulu masa saya belajar GIGO. Garbage in, garbage out. Buruk yang kita terima, buruklah yang akan hasilnya. Kalau kita bekerja kuat, hasilnya tentulah kejayaan. Jadi ia dikatakan satu peraturan lah. Peraturan kehidupan adalah rule of belief. Dia ada kepercayaan. Ia adalah dikatakan kepercayaan tentang cause and effect. Ataupun punca dan akibat. Dia hukum yang perlu kita terima dan percaya. Apa juga tindakan kita kepada orang atau ke atas diri, mesti ada tindak balas. Apa yang kita lakukan mesti ada menyebabkan sesuatu. Kesan mesti ada sebabnya. Itulah. Jadi kalau nak ubah hasilnya, kesannya, kita ubah sebabnya. Senang je. Jadi kalau nak tak juga sihat, kenapa tak sihat, kurang riadah, lebihkan riadah tu. Kalau masih lagi tak sihat sebab makan je, kurangkan makan itu. Begitulah cause and effect. Jadi cause itu apa? Sebab lah. Sebab dan punca. Kalau makan cili dan makan makanan berasid, masam, ataupun kalau kita mengamalkan kehidupan yang sihat, sentiasa beriadah, ataupun kita sentiasa berlapang dada lah, being centered all the way. Apa kesannya? Apa efeknya? Efeknya tentulah kita sihat. Kalau makan, maksud saya kalau makan cili tadi, tentulah kita sakit perut selalu. Saya makan cili je, nanti kita kena ulcer pula kan. Kalau kita sentiasa beriadah, apa kesannya? Tentulah kita cergas dan sihat. Kita punya fitness tu tahap dia terbaik lah. Kalau kita sentiasa berlapang dada, kita sentiasa bersikap baiklah. Sentiasa berfikiran positif. Tidak langsung buruk sangka dengan orang, hati pun senang, tak ada stres lah sebagainya. Jadi prinsipnya kita ubah, bagaimana mengubah kesan terhadap apa yang berlaku pada diri kita. Cara dia, kita ubah sebabnya. Misalnya kalau nak ubah kita bagaimana kita bertindak, ubah cara berfikir. Jangan berfikir tentang diri sendiri, misalnya fikir tentang orang lain juga. Dia akan menyebabkan kita bertindak berbeza. Orang yang sentiasa individualistik tak sama dengan orang yang sentiasa memikirkan rakan-rakan ni lain. Kalau orang selalu berfikir perut dia je kan, dia dulu makan lah. Tapi orang lain tidak, dia pastikan kawan-kawan makan dulu. Ataupun kita sentiasa mencipta state, sentiasa mencipta kegembiraan. Kalau kita sentiasa mengisytiharkan diri kita gembira, maka kita akan beremosi berbeza. Kita ceria. Bila ceria berbeza, kita bertindak berbeza. Ataupun yang biasa orang dengar, kita berfikir berbeza. Bila berfikir berbeza, kita sentiasa berubah sikap kita. Kalau nak berubah sikap, kata orang, fikir cara lain. Kalau nak ubah keputusan, berfikir cara lain, dan kita akan bertindak berbeza. Tetapi pagi ini saya nak kongsi bukan kesan yang diperoleh secara immediate, tetapi ada kesan-kesan ataupun sebab-sebab yang menyebabkan tidak dapat dilihat. Dia apa yang dikatakan kesan non-fizikal. Apa dia? Contohnya saya selalu sebutlah, bagaimana kita memberi kesan kita, cara berfikir kita ataupun pemikiran separa sedar kita. Saudara-saudari sekalian, subconscious mind ni adalah 90% siapa kita.
Kita ni boleh fikir macam-macam lah, tapi subconsciousnya, itulah diri kita. Kita boleh tulis, boleh menjelaskan, beri alasan, beribu alasan, segala kebaikan. Tapi yang sebenarnya subconscious kita, sikap kita yang apa kita lakukan. Tulis tak sama cakap. Cakap apatah lagi tak sama yang kita buat lah. Macam itulah kan. Apa dia sikap kita ni? Yang datang dari subconscious mind kita, dua perkara. Selalu saya sebut jugalah. Pertamanya, cara kita bekerja lah. Cara kita bekerja. Kalau kita sentiasa memikirkan perfection, kita akan buat bersungguh-sungguh. Kalau kita bekerja sentiasa proaktif, kita sentiasa bersedia, bukan menunggu saja arahan. Kalau kita sentiasa seorang yang memikirkan kesempurnaan, kita sentiasa meletakkan sempurna itu nombor satu. Yang keduanya, sikap kita adalah perhubungan kita dengan manusia. Kalau kita sentiasa menghormati orang, kita sentiasa meraihkan orang, begitulah kita. Begitulah sikap kita. Jadi bagaimana ia membina ataupun menjadikan sikap kita? Sebabnya adalah kepercayaan kita. Saya sebut tadi, sebabnya adalah cara berfikir kita. Sebabnya adalah wayang minda kita. Kepercayaan itu apa? Banyaklah kepercayaan ni kan. Saya selalu sebutlah. Contohnya kalau kita nak menuai, kita hanya boleh menuai apa kita tanam lah. Tak pernah tanam, apa nak tuai kan? Jangan macam tu kan. Tak pernah hormat orang, macam mana hormat kita? Kan? Kita jangan fikir pula tak pernah tanam lalang tumbuh padi, tak ada. Kita tanam lalang, talang lah kita tuai kan. Jadi ataupun kita selalu berfikir, percaya bahawa semuanya kena bermula dengan niat kita. Apa kita lakukan, it's begin with the end in your mind. Itu kepercayaan. Banyak kepercayaan ni. Usaha tentang kejayaan juga kepercayaan. Itu pertama. Yang keduanya ada cara berfikir lah. Meta program, banyaklah. Saya suka sebut moving toward lah. Kita hanya melakukan apa yang kita mahu dan suka. Kita bukan melakukan sebab tak suka, bukan. Ataupun kita moving away. Sikap yang moving away ni tidak kekal. Juga saya sebut juga, sikap berjogging, beriadah untuk mengelakkan gemuk, tak ada. Sikap beriadah kerana membina habit kita. Membina pemikiran separasi kita bahawa kita perlu beriadah sentiasa. Yang ketiga tentang wayang minda tadi ni. Wayang minda. Wayang minda ni ada cerita sikit lah. Tapi kunci dia, kita mengubah wayang minda, mengubah persepsi, kita akan bertindak berbeza. Itu cause and effect. Cause dia mengubah mengubah wayang minda. Kesan dia, kita bertindak berbeza. Ini kisah betul. Kisah true story lah. Kisah Datuk Fuad Hassan. Allahyarham Datuk Fuad Hassan. Bagaimana dia seorang kawan baik kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Semasa saya berkesempatan bersembang dengan dia dalam kereta, dia telah mengatakan bahawa bagaimana dia berubah, tanggapannya berubah terhadap kawan baiknya Datuk Seri Anwar Ibrahim apabila disabitkan dengan kes dululah. Sehingga saya ingat lagi dalam satu mesyuarat bagaimana Datuk Arwah bertegas bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak harus dipersalahkan sehingga dibuktikan bersalah. Dia seorang yang kuat mempertahankan Datuk Seri ini. Tetapi dia berubah tanggapannya terhadap kawan baiknya bila abangnya sendiri, Datuk Musa Hassan, mengubah cara berfikir, menceritakanlah lebih kurang. Sejak itu dia tidak lagi bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim, malah tidak pernah bersama dengan Pakatan Harapan pun, tidak pernah bersama dengan Parti Keadilan Rakyat. Datuk Seri Anwar Ibrahim akhirnya meninggal dunia pada 2 tahun lepas lah di Sabah saya. Jadi saudara-saudara sekalian, kita kena percaya bahawa cause and effect. Punca memberi kesan. Ubah punca, ubah sebab, kesan berbeza. Dia tidak seharusnya rigid. Dia mesti fleksibel. Nak ubah kesan, ubahlah caranya. Nak ubah hasilnya, ubahlah sebab-sebabnya. Janganlah kita mahu berubah, mahu menjadi baik tapi tak pernah berusaha berfikir secara lain. Itu begitu. Jadi akhirnya segala-galanya pasal cause and effect. Bagaimana kita mengambilnya sebagai sistem kepercayaan kita. Segala-galanya cause and effect. Segala-galanya punca dan kesan. Ubah punca, ubahlah kesannya. Masak lauk lah, nak sedap sikit tambah garamnya kan. Nak kurang sedapnya, kurangkan garamnya.
Nak tambah pedas, tambah sambalnya. Dia ubah kepada resepinya, mengubah kepada rasa dan cita rasanya. Sekian. Ni lepas pilihan raya ni lain macam sikit. Ada apa-apa link? Tak ada. Assalamualaikum. Semoga berfaedah.